Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat kaum muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan hendaklah kamu jangan mati kecuali setelah kamu menjadi orang Islam yang sempurna. Sidang Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat, ayat ini telah 1400 tahun lebih Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberitahu, memberi peringatan bahawa anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam ataupun dikatakan Bani Israel terdiri daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak reda dan tidak rela kepada engkau wahai Muhammad selama mana tidak mengikut jejak langkah ataupun ajaran agama mereka. Apabila orang-orang Islam, tak kiralah masa mana dan zaman mana di mana saja, kalau tak turut mereka, tak mengikut jejak langkah dan ajaran mereka, maka mereka tidak berdiam diri, bahkan mereka akan membinasakan. Mereka akan buat dengan macam-macam kepada orang Islam yang tidak mengikut ajaran mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat tadi, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm, sekiranya engkau mengikut hawa nafsu mereka, kerana setiap ajaran mereka, setiap sistem yang mereka ada-adakan, setiap peraturan yang mereka adakan hanya semata-mata mengikut hawa nafsu. Sekiranya engkau mengikut hawa nafsu mereka, maka tidak ada lagi bagi kamu waliyun wala nasir, tidak ada pelindung dan tidak ada lagi penolong daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bertolak daripada ayat ini jelas, bukan sekadar semasa Nabi Muhammad dibangkitkan mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi,
sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal surah Al-Isra, yaitu ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Dua kali Bani Israel akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kali yang pertama sudah selesai. Mengikut setengah ahli tafsir mengatakan, ketika orang-orang Yahudi dan Bani Israel melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan membunuh manusia dan macam-macam, mereka melakukan kerusakan, maksiat, penderhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada mereka memiliki harta yang banyak, Allah bagi kepada mereka. Allah bagi kekuatan kepada mereka. Allah bagi kekuasaan kepada mereka. Tapi setelah itu Allah kehendaki menghantar Jalut membunuh mereka. Jalut membunuh mereka setiap pelusuk yang mereka ada. Di mana saja orang Yahudi berada, dibunuh oleh Jalut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkit seorang yang bernama Talut. Talut adalah Islam. Dia membunuh Jalut. Yang membunuh Jalut ialah Nabi Daud alaihi salam. Maka disitulah naik semula orang-orang Yahudi dan Bani Israel di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang banyak kepada mereka. Jelas pada hari ini ekonomi berada di tangan orang Yahudi. Bank dunia dimiliki oleh orang Yahudi. Segala mass media dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Negara-negara gergasi dunia seperti Amerika di bawah telunjuk Yahudi. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, apabila mereka memiliki harta yang banyak dan kekuasaan yang tinggi di atas muka bumi, mereka melakukan kerusakan macam-macam di atas muka bumi ini. Terutama orang Yahudi. Orang Yahudi yang menganggap manusia yang sempurna, manusia yang mulia, hanya manusia yang berada dalam agama Yahudi. Adapun manusia yang di luar daripada agama Yahudi, manusia bertaraf binatang. Kita umat Islam dipandang binatang di segi mereka. Tak kira lah orang agama lain, yang lain daripada Yahudi, itu adalah binatang. Ya nak gapo boleh, nak nyanyi gapo tak boleh, nak zalim pun tak ada gapo, kerana binatang di sisi mereka. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, semasa mereka berkuasa di atas dunia tetapi tidak memiliki tanah, tidak memiliki bumi, tapi dengan kehendak mereka, dengan dibantu oleh tenaga-tenaga negara-negara besar Amerika, England dan Perancis, akhirnya mereka boleh menguasai bumi Palestin yang 100% dimiliki oleh orang Islam. Baitul Maqdis berada di Palestin, dimiliki oleh orang Islam. Pada tahun 1948, Israel Yahudi boleh menguasai bumi Palestin. Sebahagian daripada bumi Palestin dijadikan negara Israel yang dimiliki oleh orang Yahudi. Di situlah orang-orang Yahudi yang berada di Israel, mereka tidak berdiam diri membunuh orang Islam. Bukan sedikit orang Islam dibunuh oleh mereka, tetapi berita tidak keluar dari BBC, di CNN dan berita-berita mass media dan sebagainya. Mereka menghalau umat Islam yang berada di Palestin. Mereka menganiayai, menzalimi orang Islam yang berada di Palestin dengan berbagai-bagai cara. Disitulah bukan sedikit orang Islam Palestin dibunuh oleh mereka. Bukan sedikit umat Islam yang tidak boleh berada di bumi yang sendiri di Palestin. Sehingga akhir-akhir ini nak jadi orang yang mendirikan solat di Masjid Al-Aqsa pun tidak boleh. Mereka pernah membakar Al-Masjid Al-Aqsa. Umat Islam yang berada di Palestin sehingga terpaksa berpindah ke negara-negara lain, berkececeran di atas muka bumi ini pada hari ini. Kau negeri Arab, negeri Eropah, negeri Asia, tempat kita beramai orang-orang Palestin yang tidak boleh tinggal di bumi Palestin, sedangkan bumi Palestin bumi punya orang Islam pada awalnya. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bukan 1000, 2000,
Bukan 10,000, 20,000, bahkan ratusan ribu umat Islam Palestin dibunuh oleh orang Yahudi semenjak daripada tahun 1948 masih. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Orang Israel membunuh orang Israel. Tidak ada siapa pun yang mengatakan Israel negara teroris. Tak ada siapa berani menuduh Israel sebagai negara teroris. Kau akan raih. Bahkan mereka menganggap mereka lah negara yang nak kepada kemanusiaan. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah orang-orang Yahudi menganiayai dan membunuh, merampas harta-harta tanah-tanah orang Islam di Palestin, Allah membangkit satu kumpulan Hamas, orang Islam Palestin yang ingin bertegak melawan Yahudi, nak bertempur dengan orang Yahudi. Sudah 20 tahun lebih Hamas membuat persiapan, menghantar anak-anak mudanya belajar teknologi untuk membuat bom, membuat senjata, roket dan sebagainya. Menghantar anak-anak mudanya melatih cara ketenteraan, sehingga mereka telah memiliki kekuatan, memiliki senjata yang cukup, memiliki tenaga yang cukup di segi bijaknya dalam mengatur, menyusun di segi ketenteraan dalam peperangan. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. 2 tahun lepas ni Hamas cuba gementar Israel, merayu-rayu kepada negeri Qatar dan Mesir, mintalah perdamaian. Hamas baru terang nak cuba tengok setara mana kekuatan senjata dia. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pada hari tepat 7 bulan Oktober, bulan Tulakum, sudah sampai masa yang disediakan oleh Hamas menyerang bumi Israel sehingga terbunuh 1,400 lebih, menangkap tawanan sebanyak 200 orang lebih untuk menjadi tebusan kepada orang Islam Palestin yang berada di penjara Israel 5,000 orang lebih. Tapi sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, oleh kerana kemegahan, ketakaburan Israel, kerana dibantu oleh Amerika Serikat, England dan Perancis, dia tak ada bahasa geram, tak ada bahasa takut dalam nak menghancurkan umat Islam yang berada di Gaza. Gaza bumi yang cukup sempit, 365 tarang kilometer, penduduk 2,5 juta. Begitu ramai penduduk Gaza, penduduk Islam yang berada di Gaza. Cara Yahudi, cara Israel yang nak merampas bumi Islam, dia bunuh, dia buat nyanya, dia buat seksa, dia menghalau, akhirnya orang Islam keluar pada bumi itu, dia rampas jadi negeri hak dia. Maka kali ini orang-orang Yahudi nak ambil Gaza jadi negeri dia dengan membunuh orang Islam sampai di hari ini belasan ribu. 4-5 ribu kanak-kanak, 2-3 ribu perempuan. Allahu Akbar. Allahumma rzuqhumus syahadah. Allahumma rzuqhumus syahadah. Allahumma tsabbit imanahum. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tentera Hamas masih kuat, masih boleh membinasakan kereta gebah Israel, masih boleh meruntuh dan membinasakan binaan penting yang berada di Tel Aviv. Dan alhamdulillah, pada hari ini di seluruh dunia, tak kira orang Yahudi sendiri dan orang Kristian, tak kira orang agama gapo di seluruh dunia, mengadakan demonstrasi, mengadakan perarakan, menunjuk perasaan tak setuju, benci kepada perangai Yahudi yang membunuh orang Islam yang tidak bersalah, yang tidak berperi kemanusiaan. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, walaupun dunia benci kutuk, dia tak ada kuasa heran sikit apa. Dia tak ada kuasa heran sikit apa dalam membunuh umat Islam. Ini adalah kerja dia.
Ini adalah tanggungjawab Yahudi membunuh umat Islam. Lepas tu dia bohong. Dia mustasfa Syifa. Karena di sini adalah menjadi pusat pergerakan ketenteraan bagi Hamas, sebenarnya pelesu. Bohong segala-galanya. Tujuannya nak membunuh umat Islam. Kalau kita tengok dia membunuh orang Islam di Mustasfa Asy-Syifa, dia tak benar. Orang yang berada dalam hospital keluar pintu ikut suruh keluar pintu satu saja. Baru keluar tu dia bom mati. Ini cara yang tidak boleh diterima oleh manusia yang mempunyai akal yang waras. Sebab itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita sekarang masih menunggu. Masih menunggu perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Yahudi yang berada dalam jahat, merosakkan dunia, melakukan kerosakan dan kefasadan di atas muka bumi. Duk tunggu masa yang dijanjikan oleh Allah. Yahudi akan dibunuh. Yahudi akan dibinasakan oleh manusia. Ada setengah kata Ya'juj, ada setengah kata Dajjal, dan ada setengah pendapat ahli tafsir mengatakan orang Islam. Orang Islam yang akan membunuh orang Yahudi yang takabur, menganiayai manusia di atas muka bumi. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, mengikut Allah yarham Syekh Yasin, orang yang menubuh Hamas mula-mula. Sejak 20 tahun dah dia buat ramalan mengikut bukti-bukti yang nyata. Pada tahun ini, tahun kehabisan orang Yahudi di Palestin, tahun habisnya peta negeri Palestin Israel di muka bumi. Dalam peta dunia tidak ada pada tahun 2023. Dan ada setengah mengatakan bahawa tahun 4 tahun lagi, 4 tahun lagi Yahudi akan habis di Palestin. Orang yang bukan Islam yang buat ramalan. Dia tidak berpandu kepada Al-Quran, dia tidak berpandu kepada hadis Nabi, dia tidak berpandu kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok keadaan dia buat ramalan, dia wiqra', dia kata tahun 2030, berarti 7 tahun lagi Yahudi akan habis daripada bumi Palestin dan negeri Israel sudah tidak ada lagi di peta dunia. Itulah yang kita harapkan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, Yahudi akan habis. Mudah-mudahan pada masa ini Allah Subhanahu wa taala akan memberi kuasa kepada Hamas, memberi kemampuan kepada Hamas dalam nak menghancurkan orang-orang Yahudi yang berada di Israel pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu was-sami'ul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wahai sekalian hamba Allah, saya berpesan, berwasiat bagi saya sendiri dan kepada semua sidang Jumaat, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, sama-samalah kita mentaati Allah, agar kita tergolong dalam golongan manusia yang berjaya di dunia dan di akhir. Sidang Jumaat hadirin rahimakumullah, orang-orang yang bukan Islam,
dia buat ramalan tak ada hari Hamas nak benar ke atas Israel yang dibantu oleh gergasi dunia Amerika, England dan Perancis dan Jerman. Tapi kita umat Islam, kita kena menilai, kita kena buat andaian berdasar kepada iman semata-mata, bukan semata-mata kerana adat. Kalau mengikut adat, mustahil Nabi Ibrahim nak selamat daripada pembakaran. Nabi Ibrahim dilontar masuk ke dalam api. Mengikut adat mustahil Ibrahim nak selamat. Tapi mengikut iman kita, Allah berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah boleh buat api yang panas, yang membakar, menjadi api yang sejuk. Supaya oleh air condition Ibrahim duduk dalam api. Ini mengikut iman. Kalau mengikut adat, mustahil Nabi Musa dan Bani Israel nak selamat daripada serangan Fir'aun dan tenteranya yang cukup kuat dan hebat pada masa itu. Mengikut adat mustahil nak selamat. Mengikut iman, Allah berkuasa di atas sesuatu. Allah perintah kepada Nabi Musa suruh guna tukak dia pukul laut, akhirnya laut berbelah. Selamat Nabi Musa daripada serangan Fir'aun. Ini iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Mengikut adat, peperangan soleh di antara orang Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentera-tentera Kristian. Tentera Kristian yang mempunyai tentera yang ramai, senjata yang canggih dan moden. Tentera Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi tak ramai, senjata tidak canggih. Berlakunya peperangan di kawasan Palestin. Kalau mengikut adat, mustahil tentera Salahuddin Al-Ayyubi nak menang. Tapi mengikut iman, Allah berkuasa ke atas sesuatu. Akhirnya tentera yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dapat membinasakan, dapat menghancurkan tentera Kristian yang begitu ramai bilangan dan senjata yang canggih. Begitu juga peperangan Mujahidin Afghanistan. Mengikut adat, mustahil Mujahidin Afghanistan dapat menghancurkan, mengalahkan, menumbangkan tentera Soviet Rusia yang bermerajalela di Afghanistan pada masa itu. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah Allah memenangkan Mujahidin Afghanistan ke atas tentera Soviet di Afghanistan. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bagi kita umat Islam pada hari ini, tak ada pelik segi apa Allah nak beri kemenangan kepada Hamas dan kepada orang Islam. Maka pada hari ini dah nampak cahaya-cahaya kemenangan yang Allah beri pertolongan kepada Hamas pada hari ini. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, apabila berlaku keadaan balas ni, orang-orang Yahudi duk membunuh orang Islam sampai ke belasan ribu, apakah sikap kita? Apakah mauqif kita? Apakah tujuan kita? Yang pertama, Allah bagi senjata kepada semua orang mukmin. Setiap orang mukmin berada di mana sahaja, Allah bagi senjata kepada mereka, iaitu ad-du'a. Ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Maka pada hari ini kita hantar senjata doa kita kepada Hamas, kepada tentera Hamas, supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimenang oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dihancurkan. Menghancur, membinasakan tentera-tentera Yahudi. Ini sikap kita yang pertama. Sikap kita yang kedua, rezeki yang Allah bagi kepada kita. Mewah kita nak makan, nak pakai. Tapi ikhwah kita di Palestin hari ini, bukan sekadar nak makan tak boleh. Air nak minum pun tidak boleh. Api ditutup, elektrik ditutup. Mayat-mayat tak ada nak sipeh hingga terbiar dimakan oleh anjing. Maka
Sangat sesuailah kita menggunakan harta yang diberi oleh Allah kepada kita. Kita hantar memberi bantuan kepada mereka. Mereka adalah kita, kita adalah mereka. Muslim sebagai tubuh yang satu. Yang ketiga, banyak berita-berita palsu yang disebarkan oleh Israel, BBC, CNN dan sebagainya. Berita tidak betul, berita bohong. Bohong perangai orang Yahudi. Di hari ini kita memperbetulkan betul hakikat yang sebenar berita apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Dan sikap kita yang keempat, pelik cepat. Produk yang direka, yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, hasil keuntungannya nak beri bantuan kepada tentera Yahudi membunuh orang Islam. Banyak tersebar di atas muka bumi. Cola, Pepsi, Sprite dan banyak lagi. Kita boikot. Kita tidak lagi meminum minuman yang memberi pertolongan kepada orang Yahudi, Coca-Cola, Pepsi dan sebagainya. Kita tidak memakan makanan yang untungnya nak bagi pertolongan kepada orang Yahudi, produk orang Yahudi. Kalau orang Islam seluruh dunia 2,000 juta pakak boikot, tak makan, tak minum produk daripada Israel yang beri keuntungan kepada orang Yahudi, bergerak Yahudi. Dia ini jelas nyata dah, Yahudi dah bergerak dah. Harta ekonomi dia berpuluh-puluh ribu juta sehari-hari habis. Banyak orang-orang bukan Islam dia bergerak kata, lepas perang ni Israel akan menjadi pengemis, menjadi negara yang miskin, menjadi negara yang dihina oleh masyarakat dunia. Oleh itu kita berdoa semoga perjuangan di Palestin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma rabbana walakal hamd. Allahumma anjil mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan wal atfal fi Palestin wa Gazzah wa ghairihima. Allahumma al'anil kufratas sahayinah al-yahudiyah alladzina yasudduna an sabilik, alladzina yasudduna an dinik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak wa yaqtuluna al-muslimin al-mu'minin minar rijali wan nisa'i wal wildan wal atfal fi Palestin wa Gazzah wa ghairihima. Allahumma akhrijhum min aradil muslimin. Allahumma alayka bil kufrati sahayinah minal yahud wa syurakaihim alladzina yaksibuna aradi muslimi Palestin wa Gazzah wa ghairihim. Allahumma akhrijhum min aradil muslimin. Allahumma asdud wa ta'ataka alaihim wa shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum ya Allah wa rafiq wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa akhrijhum min aradil muslimin. Allahumma ansur ibadakal mujahidin alladzina yujahiduna fi sabilika fi Palestin wa Gazzah wa ghairihim. Allahumma arzuqhum al-quwwata fil iman. Allahumma arzuqhum al-quwwata fil iman wal ilmi wat taqtid lil ghalabati ala a'daihim. Allahumma ansurhum. Allahumma tsabbit aqdamahum ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma arzuqhum asy-syahadah. Allahumma arzuqhum asy-syahadah. Allahumma arzuqhum asy-syahadah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum.